Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita sekali lagi merafakkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syukur kita di atas nikmat yang masih lagi Allah limpah kurniakan kepada kita, sehingga kita diberikan ruang, peluang dan kesempatan untuk berada dalam hari-hari yang penuh dengan kelebihan, yang penuh dengan keistimewaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi berada pada 10 awal Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kelebihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah kurniakan yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita berada pada hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dapat mengambil dan kita dapat mengambil sebanyak-banyak kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu di antaranya ialah kelebihan dan keistimewaan yang telah Allah sediakan pada hari wukuf, ketika mana hari wukuf di Arafah. Pada hari Arafah nanti, mudah-mudahan kita dapat mengerjakan antara tuntutan-tuntutan kita sebagai hambanya, yaitu dengan kita berpuasa, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam golongan mereka yang diredai baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, insya-Allah. Dan dengan nikmat yang masih Allah kurniakan ini, kita gunakannya untuk sama-sama kita kukuhkan dan kita kemaskan lagi pemahaman kita dalam memahami agama yang Allah redha. Antara usaha dalam kita mengukuhkan dan mengemaskan serta meningkatkan pemahaman ini dengan kita melihat pengalaman para pendahulu kita, khususnya apa yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada peristiwa-peristiwa itu mengandungi begitu banyak ibrah, tauladan dan sempadan. Salah satu daripadanya ialah berkaitan dengan peristiwa Umratul Qadha. Ada Umrah Al-Qadha, iaitu umrah yang tertangguh, yang telah kita sentuh sedikit sebanyak dalam pertemuan yang telah lepas, yang mana dia adalah manifestasi ataupun kesinambungan daripada peristiwa yang berlaku sebelum daripada ini, iaitu Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Iaitu mengikut perjanjian Hudaibiyah bahwasanya bagi Nabi SAW dan para sahabat pada tahun tersebut tidak dibenarkan untuk mengerjakan umrah. Walaupun mereka telah memakai ihram dan berniat untuk mengerjakan. Lalu diambil keputusan menghentikan maka kamu boleh bertahallul, yaitu dengan sembelihlah binatang yang mudah didapat, yang dibawa pada ketika itu. Keputusan bertahallul dan membatalkan umrah itu kerana mengambil kira strategi politik yang berlaku pada ketika itu, yang memberi pengiktiraf
pada negara Islam oleh pihak musuh. Jadi membatalkan umrah pada ketika itu dengan tujuan satu kepentingan politik negara Islam Madinah secara tidak langsung ialah satu pengiktirafan perjanjian ataupun sulhul Hudaibiyah. Ditemeterinya sulhul Hudaibiyah tersebut antara lain ialah satu pengiktirafan daripada pihak musuh, yakni musyrikin Quraisy kepada negara Islam. Jadi strategi politik pada ketika itu, pengiktirafan negara Islam pada ketika itu wajib didahulukan daripada ibadah umrah. Keputusan yang bijaksana dan pandangan jauh ini tidak difahami oleh sebahagian dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum pada peringkat awalnya. Sebab dari segi zahirnya melihat seakan-akan Islam tertekan. Ada tengok kepada perjanjian demi perjanjian yang telah dimeterai tersebut. Namun pada akhirnya disedari juga oleh mereka betapa perlunya perjanjian Hudaibiyah ini sehingga terpaksa ditangguhkan umrah pada ketika itu. Termasuk di antara mereka yang tidak berpuas hati pada ketika itu yang telah kita sebutkan dan diberikan gelaran sebagai pengkritik ikhlas. Syekh Ahmad Syalabi menggelarkan beliau ini sebagai pengkritik ikhlas. Siapa dia? Yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang melihat kepada zahir perjanjian Hudaibiyah tersebut ialah menekan dan menindas umat Islam. Akan tapi setelah berapa tempoh maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun memahami di sebalik daripada keputusan yang diambil pada ketika itu. Walaupun telah memakai ihram dan terpaksa bertahallul dengan menyembelih binatang ternak dan bercukur atau menggunting rambut kepala. Tidak faham bahawa menegakkan negara Islam sangat penting dalam ajaran Islam itu. Melanda umat Islam di akhir zaman. Mereka melahirkan kejahilan ini sehingga mereka merelakan umat Islam dijajah oleh pelbagai teori, ideologi, undang-undang, akta-akta dan peraturan yang asing daripada hukum Allah yang telah dinaskan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita lihat antara perkara yang berlaku kepada umat akhir-akhir ini, kita lihat banyak banyak tekanan demi tekanan melalui akta-aktanya, undang-undang dan sebagainya yang sehingga menyebabkan kuasa umat Islam ini seakan-akan terhakis. Dalam masa yang sama terlalu kerap mengerjakan haji dan umrah yang sunnah ajaran rekaan manusia yang mengganti hukum Allah yang dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis, umpama mengharamkan maksiat yang nyata seperti mana arak, judi, riba, melaksanakan hukum hudud dan qisas dan lain-lain sebagainya. Ada yang merungkai hukum yang wajib dengan menegakkan hukum yang sunat, menyegerakan hukum yang boleh ditangguh dan mengabaikan hukum yang terdesak yang mesti dilakukan dengan segera. Ini antara kelemahan yang berlaku kepada umat Islam pada ketika ini. Sebagaimana yang pernah hamba sebut sebelum daripada ini, kita bukan tidak ada kuasa, kita tidak ada identiti. Tidak ada identiti sehingga kita tidak melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih aulawiyah, mana yang lebih utama daripada perkara-perkara yang ada. Mengerjakan haji dan umrah hukumnya wajib dan menjadi salah satu daripada rukun Islam. Tetapi perlu kita fahami juga bahawa perkara wajib itu ada dua bahagian. Perkara-perkara wajib ni ada dua bahagian. Yang pertama ialah wajib mudayyak. Iaitu apa dia? Wajib mudayyak ini di mana waktunya terhad. Mengikut qadar yang tidak boleh ditangguhkan. Contohnya apa dia? Seperti puasa Ramadan. Dia terhad dia waktu dia. Dia hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Dan dalam masa sebulan yang tidak boleh ditangguhkan pada bulan lain. Maknanya kalau kita buat puasa Ramadan di bulan lain tak jadi. Hanya dia jadi apa dia? Dia jadi puasa ganti. Puasa ganti. Kalau kita tak puasa pada bulan Ramadan, kalau kita buat di luar Ramadan dia jadi puasa ganti. Itu berkaitan dengan mudayyak. Ada waktu dia yang sempit, waktu yang terhad dan sempit. Yang kedua ialah wajib muasa'. Di mana waktunya lebih luas sehingga boleh ditangguhkan.
Contohnya ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menangguhkan umrah dengan mendahulukan kepentingan strategi politik daripada peristiwa yang berlaku, iaitu Sulhul Hudaybiyah. Contoh mudah di zaman moden kita ini ialah menyertai pilihan raya, yang mana hasil daripada pilihan raya tersebut kita lihat. Di mana undang-undang, akta-akta telah ditetapkan, yang mana undang-undang, sebahagian undang-undang kalau ianya menekan umat Islam, menghadkan kuasa ataupun menghadkan entiti Islam dan sebagainya, hasil daripada pilihan raya tersebut. Dan yang telah ditetapkan untuk memilih kerajaan yang memerintah dengan ibadah haji dan umrah yang boleh ditangguhkan. Almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah menegaskan betapa mereka yang kerap kali mengerjakan haji dan umrah yang sunat itu meninggalkan wajib samping mengganggu mereka yang menunaikan, di samping mengganggu mereka yang menunaikan haji dan umrah yang wajib. Seterusnya beliau menegaskan mereka yang mengerjakan haji dan umrah yang sunat itu wajib mengambil kira dua perkara, iaitu yang pertama, jangan meninggalkan perkara wajib seperti tidak mengeluarkan zakat. Haji dan umrah sunatnya itu menjadi sia-sia, tinggal hak wajib. Begitu juga tidak membayar hutang yang wajib dibayar. Haji umrah hudegi, hutang tak boleh bayar. Yang kedua, jangan mengerjakan perkara haram, seperti menghalang mereka yang menunaikan peluangnya apabila memenuhkan Mekah sehingga mengganggu mereka yang menunaikan haji dan umrah wajib. Kita haji dah, kita nak buat haji pula. Jadi nyanyi kau orang lain hak tak buat haji. Ibarat kata kita memenuhkan, mengambil kuota orang lain. Orang lain boleh mari haji, orang lain hak tak mari haji, kita mari haji. Haji nak tahu. Memang kita ada pitih. Boleh pergi ke apa sebagainya. Cuma dengan kita pergi tersebut, secara tak langsung kita telah ambil hak orang lain. Ada. Nyanyi kalau orang lain hak tidak haji lagi. Kita banyak pergi haji pun tetap sahaji ya. Ada. Berkali-kali haji dan sebagainya. Jadi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah dalam kitab beliau Fiqhul Aulawiyat, fiqh keutamaan. Ada. Jadi dalam fiqh keutamaan tersebut dia bincangkan mana hak lebih utama. Ada perkara apabila bertembung antara tuntutan kena lihat mana yang lebih utama daripada dua perkara tersebut. Seterusnya beliau menegaskan lagi bahawa lebih afdal dan berlipat kali ganda pahalanya kepada mereka yang memberikan derma jihad dan dakwah menyebarkan Islam. Kita pergi haji dah. Dan kita ada pula peruntukan ataupun kita kata ada kelebihan dari segi harta dan sebagainya. Anak boleh haji lagi boleh, cuma tak alangkah lebih baiknya peruntukan yang kita ada tersebut kita dermakan. Dermakan kepada jihad fisabilillah, dermakan kepada dakwah fisabilillah dan sebagainya. Menderma kepada jihad dan dakwah menyebarkan Islam, menegakkan dan mempertahankannya, serta menangani golongan yang menganut fahaman sekularisme yang menghalang Islam pada zaman kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil." Seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah, sebenarnya mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Bahkan kalau kita salah satu daripada hadis yang menjelaskan tentang kelebihan pada 10 awal ni, iaitu berkaitan dengan Arafah, iaitu apa dia? Nabi sebutkan kelebihan mereka. Kelebihannya bahkan Nabi sebutkan bahawa apabila kita mengimarahkan, menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini, sama dengan ganjaran dia sama dengan pahala orang berjihad di jalan Allah. Maka sahabat bertanya, adakah sama dengan berjihad di jalan Allah? Nabi kata bahkan lebih lagi daripada jihad di jalan Allah. Kecuali Nabi kata, kecuali apa dia? Kecuali orang yang berjihad kemudian dia tak balik, pakar tak balik. Maknanya apa dia? Mati syahid. Maknanya besarnya
Dan amalan yang kita boleh ambil peluang pada awal Zulhijjah. Jadi ini kita lihat. Dalam surah At-Taubah ayat 19 menjelaskan kepada kita kelebihan jihad fisabilillah. Maknanya kalau kita dermakan kepada jihad fisabilillah dan dermakan kepada mereka yang berdakwah di jalan Allah, juga dermakan kepada mereka yang berusaha mempertahankan Islam dan sebagainya, maka besarlah ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyah, yaitu fiqh keutamaan. Ada, maknanya bukan sekadar fiqh solat, fiqh zakat, fiqh haji, tapi banyak lagi luasnya fiqh dalam Islam ini termasuk fiqhul aulawiyah. Bukan saja fiqhul aulawiyah. Dan tadi anda juga terbaca satu buku, iaitu dia panggil fiqh rambut. Berkaitan dengan rambut pun ada juga fiqh dia. Ada, maknanya semua dalam semua aspek kita kehidupan kita ni tak lagi daripada fiqh. Fiqh rambut, fiqh pakaian, ada fiqh aulawiyat. Ini fiqh yang lebih umum lagi, fiqh aulawiyat. Fiqh muazanah dan sebagainya. Mengikut kemudian kena tengok pertimbangan pula. Dan inilah yang dinamakan fiqhul aulawiyat, iaitu memahami keutamaan dalam kalangan agama, dalam kalangan amalan agama. Ada. Rasulullah mengarahkan para sahabat supaya mengqadhakan umrah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah dengan baginda Rasulullah sendiri mengepadainya, dan semua mereka yang menyertai Hudaibiyah hendaklah menyertainya. Pada Sulhul Hudaibiyah lebih kurang 1,500 dan 1,400 ataupun 1,500. Jadi semua yang menyertai Sulhul Hudaibiyah tersebut kena mari semua, kena qadha semua umrah tersebut. Semua mereka itu menyertai umrah ini kecuali yang gugur syahid di medan jihad fisabilillah. Sebab tempoh jarak di antara Sulhul Hudaibiyah dengan Umratul Qadha ini berlaku lagi peperangan. Dan dalam peperangan tersebut ada di kalangan mereka yang syahid. Ada selepas Sulhul Hudaibiyah berlaku antara perang yang besar ialah perang Khaybar. Dan dalam perang Khaybar tersebut Nabi mengkhususkan anggota yang mereka yang layak menyertai peperangan Khaybar tersebut ialah mereka yang terlibat dalam Bai'atur Ridwan. Dalam Bai'atur Ridwan ataupun Sulhul Hudaibiyah. Jadi dalam perang Khaybar tersebut ada di kalangan mereka yang berkorban, mati syahid dan sebagainya. Semua mereka itu menyertai umrah kecuali yang gugur syahid di medan jihad fisabilillah, dan jumlah mereka dianggarkan 2,000 orang selain daripada wanita dan kanak-kanak. Maknanya selain daripada jumlah ada tu 1,500, 1,400 ataupun 1,500, kemudian mari pula jemaah-jemaah yang lain tambah pula. Jadi sehingga 2,000 orang. Campurlah ke wanita dan kanak-kanak. Adapun Madinah pada ketika itu diberikan tugas untuk pentadbirannya kepada Uwais Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan perjalanan umrah ini bersama dengan 60 ekor unta yang ditugaskan kepada Najiyah bin Jundab Al-Aslami radhiyallahu anhu untuk menjaganya. Mereka berihram di Dzulhulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan talbiyah dan diikuti oleh anggota rombongan yang ada pada ketika itu. Mereka keluar dengan bersenjata lengkap untuk berperang kerana bimbang berlakunya pengkhianatan oleh puak musyrikin Quraisy. Maknanya kena ada persediaan. Kena ada persediaan. Nak buat ibadah pun dalam masa yang sama kena ada persediaan. Sebab pada ketika itu suasana masih lagi berperang. Apabila tiba di Hijaz, senjata tersebut diperintahkan supaya diletakkan di situ dengan ditugaskan kawalannya kepada satu pasukan tentera seramai 200 orang. Jadi maknanya keluar daripada Madinah dalam keadaan sedia, standby. Kena standby. Takut mari pengkhianatan. Puak-puak Quraisy ni bukan boleh buat kira, musyrikin pada ketika itu bukan boleh buat kira. Takut mereka buat khianat. Ada buat khianat perjanjian, tiba-tiba mari serang dan sebagainya. Ada. Jadi buat persiapan sampai di Hijaz, maka senjata pun diletakkan di situ. Dan dijaga dikawal oleh satu pasukan seramai 200 orang yang diketuai oleh Aus bin Khawli Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan mereka memasuki kota suci Mekah dengan pedang yang diletakkan di dalam sarungnya.
Iaitu merupakan senjata orang yang musafir sahaja. Rasulullah menunggang untanya bernama Al-Qaswa dengan diiringi oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan melaungkan talbiyah, sambil melaungkan talbiyah. Orang-orang musyrikin dalam kalangan penduduk Mekah pun pada ketika itu berkumpul di bukit Qaiqan. Sebab dalam perjanjiannya ketika mana orang Madinah masuk, orang Islam masuk, pada ketika itu kena bagi ruang. Ibarat kata Mekah pada ketika itu hak milik orang Mekah, orang Madinah. Dalam 2-3 hari. Dan tempohnya 2 ataupun 3 hari. Jadi puak musyrikin pun pergi ke bukit Qaiqan di utara Mekah untuk memerhatikan rombongan umat Islam yang berumrah pada ketika itu. Apabila mereka berhimpun, mereka pun pakai tengok orang Islam umrah, melakukan tawaf dan sebagainya. Dan mereka pun berbual dengan mempersendahkan bahawasanya rombongan ini membawa penyakit wabak demam daripada Yathrib. Jadi mereka pun apabila tengok, puak ni wak mari penyakit. Wak mari penyakit, saya penyakit saja ni. Ada. Rasulullah pun mengarahkan para sahabat radhiyallahu anhum supaya berlari perlahan-lahan ketika tawaf 3 pusingan dan berjalan di antara 2 penjuru Kaabah. Ini dia panggil tarikh tasyrik, tarikh pensyariatan. Itu kita kadang-kadang kita ketika tawaf ada lari-lari kecil. Antara tujuannya apa dia? Pada ketika itu tarikh pensyariatan lari kecil itu ialah nak menunjukkan bahawasanya mereka ini umat Islam ini tidak sedang berada dalam keadaan penyakit. Mampu berlari. Ada, yaitu berlari-lari kecil di antara 2 penjuru Kaabah, yaitu Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Di samping tidak melarang kalau melakukan semua pusingan. Kalau nak lagi sepanjang pusingan, 7 pusingan itu pun, boleh. Lebih menunjukkan bahawasanya umat Islam pada ketika itu memang tidak dalam keadaan sakit. Cara ini menunjukkan satu simbolik kekuatan di hadapan musuh. Yang mana musuh memperlekehkan set penyakit saja. Tiba-tiba orang hak dikatakan set penyakit ni boleh lari molek-molek. Boleh unggang molek-molek. 7 pusingan pun. Dan mereka juga disuruh berittiba'. Berittiba' iaitu mendedahkan bahu sebelah kanan dan meletakkan kain ihram sebelah kiri. Buka sebelah kanan. Ini antara tarikh tasyriknya, sejarah pensyariatan kenapa buka sebelah kanan ni dengan menunjukkan body sebelah kanan kepada puak-puak musyrikin pada ketika itu yang menuduh mengatakan bahawasanya umat Islam ni dalam keadaan sakit. Jadi apabila tunjuk body kata sakit apa sebagainya, tengok. Kemudian boleh lagi pula. Umrah qadha bukan saja menunjukkan cara beribadah, tetapi di dalam ibadah itu terdapat unsur-unsur politik. Dalam ibadah ada unsur politik. Apa unsur politiknya? Puak musyrikin Mekah kata orang Madinah ni sakit. Jadi tujuan untuk melemahkan, menjawab tuduhan mereka tersebut, iaitu dengan berlari-lari. Dalam ketika mana melakukan ibadah. Ketika mana sedang melakukan ibadah. Tidak cukup sekadar itu saja dengan berittiba' tadi. Berittiba' tadi juga menunjukkan satu simbolik. Secara tidak langsung ialah unsur-unsur politik, menunjukkan semangat, menunjukkan disiplin dan kekuatan di hadapan musuh agar dapat menggurungkan mereka. Dalam beribadah pun mengandungi unsur-unsur tersebut. Di samping perintah agar umat Islam wajib mempunyai kecerdasan dan jangan menjadi umat yang lemah. Ini menunjukkan kepada kita, Islam jangan menjadi umat yang lemah. Minta bantuan daripada pihak asing, minta bantuan daripada Amerika, minta kekuatan daripada Amerika untuk menjaga mereka ketika Amerika kena serang, kita pula jaga Amerika, jaga pekalan Amerika. Tidakkah kita kata, tak cerdik. Ini menunjukkan Islam perlu cerdik. Bukan sekadar kuat tapi cerdik. Ini dahlah kita panggil pihak penjajah mari duduk pak kita untuk jaga kita. Lepas tu kita pula bayar gaji ke demo tu. Kita kata memang ibarat kata penjajahan yang secara rasmi, penjajahan secara ilegal.
Di samping perintah agar umat Islam wajib mempunyai kecerdasan dan jangan menjadi umat yang lemah. Bukan saja dari aspek iman, bahkan termasuk juga dari aspek zahiriah, jasmani dan fizik. Al-aqlu salim fil jismi salim. Bahkan Islam al-mu'minul qawi ahabba ila Allah minal mu'min dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Kuat bukan sekadar kuat dari segi fizikal semata-mata, juga kuat dari segi otak. Kecerdasan. Ni fizikal semata-mata kuat tapi mudah dibodohi oleh musuh apa sebagainya, tak jadi juga. Otak pun kena cerdas dan sebagainya. Laungan talbiyah pula menegakkan syiar tauhid dan menolak syirik yang diucapkan oleh puak-puak musyrikin ketika mana mereka berumrah dan haji. Cara yang menimbulkan kemarahan dalam masa yang sama, merasa gerun dengan kehebatan kalimah yang dilaungkan. Maknanya kalimah talbiyah yang dilaungkan oleh Islam pada ketika itu menimbulkan kemarahan dan dalam masa yang sama juga menimbulkan kegerunan kepada pihak-pihak musyrik. Pemimpin dan pengikut syirik di Mekah amat terasa menikam lubuk hati mereka kerana suara tauhid yang berkumandang mengatasi seruan syirik di bumi Mekah. Ketika mana umat Islam mengerjakan umrah dan melaungkan talbiyah, laungan syirik tak bunyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Laungan talbiyah inilah, laungan talbiyah tauhid inilah yang dilaungkan, yang bergema pada ketika itu mensenyapkan puak-puak musyrikin. Labbaik Allahumma labbaik, ya wahai Tuhanku, ya tiada sekutu bagimu. Labbaik, hati yang buka kecuali mereka yang dikhatamkan hatinya. Ada zaman Nabi Ibrahim, lafaz tauhid dikumandangkan. Mari zaman Amr bin Luhai, lafaz tauhid yang pernah dilafazkan, laungan tauhid yang pernah dilafazkan oleh zaman Nabi Ibrahim, kemudian diikuti oleh beberapa generasi, kemudian diubah dia punya talbiyah ataupun lafaz tauhid tersebut. Sehingga apabila berlaku perubahan tersebut, menyebabkan sepanjang masa pada ketika itu Mekah yang terdapat Kaabah di sisi yang terdapat Kaabah di dalamnya, dilaungkan lafaz-lafaz yang penuh dengan syirik dan sebagainya. Akhir sekali apabila berlakunya umratul qada, apabila berlakunya umrah yang tertangguh ini, maka lafaz tauhid yang pernah dilafazkan pada zaman Nabi Ibrahim dulu dilafazkan semula, menyebabkan puak-puak musyrikin tersebut pecah pendengaran telinga yang peka, mata hati yang buta, kecuali mereka yang dikhatamkan hati telinganya terkunci dengan kekufuran dan yang berkarat dan tebal. Rasulullah memasuki Mekah melalui Saniyah yang menuju Hijun. Orang musyrikin beramai-ramai menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya dengan penuh kehaibatan yang dikumandangkan oleh laungan talbiyah. Ini keizahan Islam. Ini kita lihat keistimewaan Rasulullah dan keizahan Islam, yang mana orang-orang musyrikin pada ketika itu sebelumnya yang menghina, menekan dan menindas umat Islam sebelumnya, apabila melihat Rasulullah bersama dengan para sahabat memasuki Mekah pada ketika itu, mereka melihat satu kehebatan dan kemuliaan yang ditonjolkan oleh Islam bersama dengan laungan talbiyah yang menegaskan tauhid dan menolak syirik. Mereka terus-menerus bertalbiyah sehinggalah beristislam di Hajarul Aswad. Rasulullah bertawaf dengan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan pada ketika itu termasuk juga di kalangan sahabat dan jamaah umrah Rasulullah pada ketika itu ialah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang penyair. Abdullah bin Rawahah pun apabila dengar semangat, tengok semangatnya, ramanya keizahan Islam dan sebagainya, dia pun laungkan syair dia. Dia pun lafazkan syair dia. Apabila dia lafazkan syair dia, apa dia syair yang dia baca? Biarkan golongan kufur itu dengan jalan perjuangannya, biarkan mereka lembaran yang dibaca kepada Rasulnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya beriman
kepada sabda yang disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya melihat kebenaran itu dengan menerimanya. Sesungguhnya sebaik kematian itu adalah mati syahid di jalannya. Hari ini kami menentang bersama wahyunya. Pukulan yang menghilangkan kesombongan dari yang menyatakannya. Dan menghilangkan kerinduan kekasih terhadap kekasihnya. Apabila Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu melaungkan syairnya, dan tiba-tiba Sayyidina Umar pun mencelah. Sayyidina Umar pun mencelah. Kamu bersyair di hadapan Rasulullah dan di tanah suci ini, maknanya seterusnya. Sayyidina Umar suruh Abdullah bin Rawahah senyap pada dengan talbihan ni. Lo dia tak? Rasulullah untuk bertalbiah. Tiba-tiba Rasulullah pun bersabda kepada Sayyidina Umar, "Khallu ya Umar." Biarkan dia Umar. Biarkan dia wahai Umar. Sesungguhnya ia mengenai musuh lebih cepat daripada panah. Biarkan syair yang dibaca oleh Abdullah bin Rawahah wahai Umar, kerana syair yang dibaca oleh Abdullah bin Rawahah ni lebih kena kepada musuh berbanding dengan panah. Maknanya kena mana? Kena ke hati tu. Kena ke, ibarat kata sebab tu kata lidah lebih tajam daripada pisang. Jadi apabila dia kena pada tempatnya, menaikkan Islam dan kemudian menjatuhkan kekufuran. Jadi syair yang dibacakan oleh Abdullah bin Rawahah tersebut dibiarkan Nabi kerana apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah itu kena kepada pihak musyrikin. Menunjukkan bahawa hasil daripada sastra seperti syair dan sajak yang mempertahankan Islam menentang musuhnya itu termasuk di dalam perang dalam pengertian jihad. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ada yel jihad dan sebagainya, sebagaimana golongan mujahidin. Dia ada nasyid dia dan sebagainya. Ada Khaybar ya Jaish Muhammad saufa dan sebagainya. Ini antara syair-syair yang menggerunkan musuh. Dan secara tak langsung menunjukkan kepada kita bahawa jihad itu selain daripada dengan senjata, termasuk juga melalui ucapan dan dari segi penulisan. Apabila orang-orang musyrikin Mekah melihat Rasulullah dan para sahabatnya bertawaf secara berlari perlahan-lahan, mereka pun berkata, cakap yang mengatakan mereka membawa wabak demam daripada Yathrib itu tak benar. Apabila tengok umat Islam tawaf dalam keadaan berlari-lari anak, jadi di kalangan puak musyrikin pun kata, kata demo ni demam ke pun penyakit ke apa sebagainya, tak betul berlaku. Lihat, mereka sebenarnya lebih gagah dan cergas. Setelah selesai menunaikan tawaf, mereka pun bersa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah ibadah umrah ditunaikan, maka diperintahkan satu pasukan menggantikan mereka yang mengawal senjata di Hijaz. Menggoyang di Hijaz, jago senjata di Hijaz ni lebih kurang 200. Jadi habis dah apabila selesai umrah, jadi keluar sebahagian dalam 200 lebih kurang 100 ataupun 200 pun menggantikan mereka yang mengawal senjata tadi. Supaya mereka yang bertugas di sana juga dapat menunaikan umrah dan berada di Mekah bersama dengan Rasulullah. Rasulullah berada di Mekah selama 3 hari, padahal menemui Ali radhiyallahu anhu memberitahu bahawa tempoh keizinan mereka berada di Mekah habis. Gerunya mereka. Demikianlah keangkuhan orang-orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah yang menganggap baginda seperti seorang asing daripada Mekah. Apabila mereka memulakan perjalanan, tiba-tiba pada ketika itu anak perempuan kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang telah mati syahid dalam perang Uhud memanggil bapa-bapa saudaranya. Maka Ali radhiyallahu anhu pun mengambilnya. Tiba-tiba Ja'far dan Zaid radhiyallahu anhu juga mahu mengambilnya. Anak-anak saudara. Jadi anak-anak kepada Hamzah yang telah mati syahid dalam perang Uhud panggil pokcik-wacik dia. Jadi Ali ambil, Ja'far pun mari nak ambil, Zaid pun mari nak ambil. Maka berlaku perebutan dalam kalangan keluarga itu. Lalu Rasulullah pun memutuskan supaya anak itu diserahkan kepada Ja'far. Kerana isteri Ja'far itu juga adalah ibu saudara kepadanya, kepada anak tadi. Peristiwa ini dikenali dengan umrah qada yang bermakna umrah ganti. Kerana menggantikan umrah yang terhalang dalam peristiwa Sulhul Hudaibiyah, atau dengan makna penyelesaian kerana qada juga bermakna penyelesaian bersempena dengan penyelesaian Hudaibiyah.
Selepas pulang daripada umrah qada, beberapa operasi ketenteraan secara kecil-kecilan dilakukan terhadap musuh-musuh dalam kalangan kabilah-kabilah Arab yang masih lagi berleluasa menggugat negara Islam dan dakwah. Ini kita lihat peristiwa umratul qada yang berlaku. Dan mudah-mudahan dengan perkongsian yang kita kongsikan pada malam ini mengukuhkan dan mengemaskan lagi pemahaman kita dalam memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala redha, dan juga memberikan dorongan untuk kita dapat meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan ketakwaan dan ketaatan dan ketakwaan itu diterima Allah sehingga kita tergolong dalam golongan yang diredai Allah di dunia dan di akhirat nanti. Dan kita juga memohon pada Allah untuk diberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang masih lagi ditindas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran dan keteguhan kepada mereka, juga sakit dan cedera dan ganjaran syahid kepada mereka yang berkorban. Mudah-mudahan Allah memperkenankan permohonan dan harapan kita tersebut. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan kita. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان وكل زمن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lepas solat isya, lepas ni kita akan mengadakan tahlil arwah bagi mana-mana yang berkelapangan. Boleh tunggu lah. Wallahu ta'ala.